Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Okay, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita menjaga kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnia rahman dan inayah yang dapat sama-sama kita meneruskan pengajian sirah bagi tahun 6. Ustaz minta maaf semalam Ustaz terlupa yang kelas sirah semalam ya. InsyaAllah bagi membedah sedikit isi kandungan untuk sirah tahun 6 pada tahun ini, mari sama kita tengok apakah tajuk yang akan kita pelajari bagi sirah tahun 6. Okey, pada pelajaran pertama membincangkan mengenai tentang kepentingan negara Islam. Yang kedua adalah sahabat khulafa ar-rasyidin. Dan pelajaran ketiga adalah Ahlul Bait. Dan keempat adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga, insya-Allah. Okay, baik, untuk hari ini kita akan membahaskan mengenai tentang kepentingan negara Islam. Okey, kepentingan negara Islam, yang mana di akhir pembelajaran ini murid dapat yang pertama menerangkan pengertian negara Islam. Yang kedua adalah menyatakan tujuan negara Islam. Kenapa negara Islam dibina? Apakah tujuannya? Dan ketiga adalah menyebut dalil kepentingan negara Islam. Ciri dan prinsip tu mungkin hari lain lah, insyaAllah. Okey, baik. Kita tengok pada definisi negara Islam. Apakah definisi negara Islam tersebut? Okey, bagi definisi negara Islam adalah pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berdasarkan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, kita tengok sekali. Yang mana negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam. Kalau nak ambil poin situlah. Berlandaskan segala hukum Islam. Yang mana hukum Islam semua ni dirujukkan dekat mana dirujukannya adalah Al-Quran, hadis serta ijtihad. Al-Quran, hadis dan ijtihad menjadi rujukan bagi negara nak membina bagaimana negara Islam tu berlaku. Okey. Negara Islam ialah sebuah negara yang sesuai. Kerana apa? Kerana negara ini melaksanakan undang-undang Allah SWT, mengamalkan keadilan dan kesamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya, sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Yang mana dalam Al-Quran telah tertulis bagaimana cara kita nak melaksanakan negara Islam ni. Contoh dari sudut undang-undang, sebagaimana seorang pencuri, bila dia mencuri satu benda tu, maka dia kena potong tangan. Mencuri apa? Dalam Al-Quran telah bagi tahu mencuri potong tangan. Tapi hadis, sebab itulah rujukan dia Al-Quran dan hadis. Hadis menerangkan bagaimana ciri-ciri orang yang kena potong tangan tu. Adakah dia mencuri barang-barang yang besar seperti emas, rompakan besar? Kalau dia curi selipar kena potong tangan ke? Tidak. Ada syarat-syarat dinyatakan dalam hadis. Dan juga mengamalkan keadilan dan kesesamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya. Dalam Al-Quran pun telah menyatakan benda-benda semua. Dan menjaga agama lain pun ada. Itulah ciri-ciri negara Islam. Okey, baik, kita pergi kepada tujuan negara Islam. Okey, yang pertama adalah menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merealisasikan keadilan. Yang ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Okey, ini adalah 3 isi penting mengenai tujuan negara Islam. Kenapa negara Islam ni perlu dibina? Perlu dibina. Okey, kita pergi tadi poin yang pertama ni, menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia supaya manusia beroleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka, seperti undang-undang jenayah, muamalat dan undang-undang jihad.
Seperti mana saya beritahu tadi, semua jenayah hukum hakam ni ada dalam Al-Quran. Ada dalil dia. Itu dia. Okey, seterusnya. Isi yang kedua adalah merealisasikan keadilan. Yang mana kezaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuasakan oleh pemerintah secara saksama. Melalui negara Islam, keadilan sebenarnya dapat ditegakkan kerana keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran telah Okey, dalam Islam sendiri telah tertulis dalam Al-Quran bagaimana kita nak berbuat baik sesama orang Islam, sesama dengan orang bukan Islam, memberi keadilan kepada semua sekali. Bukan kita nak berpihak kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Sebab itulah pentingnya tujuan negara Islam itu dibina. Okey, yang terakhir adalah menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Sebagai seorang pemerintah negara Islam ini, kebajikan kepada rakyat amatlah penting. Kerana apa? Kerana pemerintah Islam akan berusaha untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Yang mana kekejaman, penindasan dan kezaliman akan dibanteras. Kerana apa? Islam telah mengajar semua benda tu. Kalau kita tengok negara-negara lain seperti yang telah ditindas, Palestin, ada ke rakyat negara dia jaga rakyat dia yang lain? Palestin tu mana ada? Contoh yang paling dekat ni Rohingya lah. Kita kalau tengok YouTube apa semua Rohingya kan dibanteras kezaliman semua. Nampak tu. Sebab apa? Sebab pemerintah ni bukan orang Islam. Okey, mana mereka yang dizalimi akan mendapat perlindungan dan pembelaan jika berada dalam negara Islam tersebut. Golongan yang lemah diberikan makanan dan tempat tinggal. Nampak? Jika wujudnya sebuah negara Islam itu, orang yang lemah ni akan diberi makanan. Mana mereka yang tak ada tempat tinggal tu, kita akan bagi bantuan zakat ataupun kebajikan-kebajikan lain. Itu sajalah mengenai prinsip negara Islam dan juga tujuan negara Islam itu wujud dan perlu diadakan. Jadi itu sajalah untuk pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar pada hari ini dapat kita realisasikan dalam hidup kita. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Wa qul li hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.